Baik kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Semua dah makan? Makan kantin ke makan dekat co-op? Wow, kantin pergi makan, co-op pergi makan. Ni memang kenyang lah ni. Kenyang-kenyang dengan tidur pula dalam kelas. Okey, baik. Kita nak sambung kita punya pembelajaran. Mungkin ada yang advance, dia dah semak dah. Malam tadi dia dah check dah. Hari ni kita nak belajar apa, betul? Malam tadi check ke baru ni nak check ni? Okey, cuba tengok mana kertas maklumat ataupun rancangan topik-topik pembelajaran kita. Okey, kita nak sambung tajuk Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, jujur dengan Ustaz, siapa ada baca tentang Khulafa' Ar-Rasyidin? Tak ada baca langsung ya? Okey, tak apa. Siapa pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar lah. Kok ada belajar masa sekolah rendah, UPKK dulu Okey. Ada berapa kerajaan yang kamu tahu? Ada berapa khalifah yang kamu tahu? 4. Okey, mula-mula Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Okey, baik. Jadi sebelum kita belajar, Ustaz nak bagi kuis dulu. Bagi kuis dulu sebelum dan selepas kan? Baru kita tengok sebelum kita dapat jawab kuis ke tidak. Sebelum memang kalau dapat jawab pun mungkin ada betul ada salah lah. Tapi selepas kita belajar boleh jawab ataupun tidak lagi. Ada keluar? Okey, baik. Ni tengok ni, Ustaz buat sendiri ni soalan ni. Tu ada tulis kan, Ustaz Arif kan. Okey, siapa nak jawab? Volunteer. Marilah. Siapa nak jawab? Zafran, Zafran nak jawab kan? Zarah tak nak tu. Okey. Zafran. Ustaz bagi laptop dekat dia. Nah, Zafran. Okey, kita tengok. Tekan ni, besarkan dulu. Okey, sama-sama kita tengok. Mula. Bilakah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula? Zaman Rasulullah maksudnya zaman pemerintahan. Now? Salah. Okey, tak apa. Okey, next. Okey. Abu Bakar. Madinah. Feudal apa feudal? Ada kelas-kelas dalam masyarakat tu kan? Golongan bangsawan, golongan hamba. Zaman Umayyah. Zaman Umayyah. Boleh bantu Zafran? Sistem beraja. Okey, cuba. Okey, betul. Bagus. Siapa Haris yang dapat jawab ya? Pengasas zaman Umayyah. Okey, Muawiyah. Kemuncak zaman Abbasiyah. Ilmu pengetahuan. Okey, bagus. Nampak dia banyak membaca tu. Zaman Uthmaniyah bermula. 998. Lagi, 2 soalan lagi.
Istanbul. Ciri utama keadilan. Okey. Permainan selesai. Papan mata. Tulis nama. Dapat nombor 1. Sebab orang pertama. Tulislah. Zafran. Lah, ni ada time. Depan mata dia je. Okey. 2 minit ni boleh ni. Boleh beat ni. Okey, kelas. So, hari ni kita nak belajar tentang apa? Khulafa Ar-Rashidin. Okey, walaupun kita belajar tentang Khulafa Ar-Rashidin, kalau kamu tengok pada buku kamu, bidang sirah tu, mula-mula sekali dia akan paparkan satu peta, betul? Cuba tengok. Manfaatkan buku kita. Okey, dia paparkan peta, kamu ada nampak Turki, Iran, kemudian dia ada 5 bulatan. Nampak? Okey, boleh baca tak daripada bulatan yang pertama? Apa dia? Zaman Rasulullah. Okey, bila zaman Rasulullah tu? Okey. Okey, baik. 5 bulatan ni mewakili apa, kelas? Zaman. Maknanya dalam pemerintahan Islam ni, zaman pemerintahan Islam ni, zaman kerajaan pemerintahan Islam ada 5 zaman. Boleh sebut satu-satu? Okey, apa dia yang mula-mula? Okey, zaman Rasulullah. Kemudian Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian Kerajaan Umayyah. Kerajaan Abbasiyah. Zaman Kerajaan Uthmaniyah. Okey, 5 zaman yang berbeza. Okey, yang ni kerajaan yang besar lah. Sebenarnya ada lagi kerajaan-kerajaan kecil, tapi kerajaan kecil ni dia bernaung di bawah kerajaan yang besar ni. Okey, jadi untuk 5 era pemerintahan ni, 5 era kerajaan ni, kamu kena ingatlah, bermula kerajaan apa? Rasulullah, diikuti Khulafa Ar-Rashidin, kemudian Umayyah. Cuba kita boleh buat susunan dia tak? Rasulullah, Allah. Bermula dengan Rasulullah, betul? R, kita wakili R. Kemudian Khulafa Ar-Rashidin, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Uthmaniyah. Apa nak baca tu? Rukau, keluar benda tau? Kuala Kerau. Kalau bunyi Kuala Kerau Rasulullah, Khulafa Ar-Rashidin ataupun RR. Rashidin kan? Boleh juga. KR. KR, ketua rumah pula. Okey. Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Nak tambah T, nak tahu beza Umayyah dengan tu, boleh juga. Okey, pandailah kamu. Maknanya ada berapa zaman? 1 zaman, 2 zaman, 3 zaman, 4 zaman, 5 zaman. Okey. 5 era lah, kita kata 5 era. Baik. Cuba tengok apa objektif pembelajaran kita hari ni. Pertama sekali Ustaz nak kamu boleh sebut 2 era. Okey, 2 era. Era yang pertama tadi Rasulullah, daripada bila sampai bila? Dekat mana pusat pemerintahan dia? Okey. Era Khulafa Rashidin daripada zaman bila sampai zaman bila? Sekarang sebab tengok buku, lepas ni nak kena ingatlah. Nanti wujud di apa ni? Di akhir nanti kita akan test lagi sekali. Okey, kemudian era Umayyah bila? Umayyah kita akan belajar selepas ni, tajuk selepas ni. Tapi secara umumnya kita dapatkan dulu gambaran keseluruhan. Jadi pemerintahan Islam tu bermula daripada tahun 1 Hijrah. Okey, 1 Hijrah, bermulanya Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membangunkan negara Madinah. Okey, sampailah tumbangnya kerajaan Uthmaniyah. Tahun bila tu? Uthmaniyah. Okey, 1341 Hijrah atau bersamaan 1924 Masihi. Okey. 1924. Sekarang 2026. Dah berapa tahun dah? 102 tahun. Dah 102 tahun Islam tidak ada satu kerajaan yang besar.
Maksudnya dulu, semua negara-negara Islam ni dia bernaung di bawah satu raja. Faham? Contohnya sekarang ni, kita di Malaysia ni, semua negeri-negeri dia bernaung di bawah satu raja. Dia panggil apa? Yang di-Pertuan Agong. Itu kita di Malaysia lah. Tapi zaman pemerintahan kerajaan ni dulu, semua negara-negara Islam di seluruh dunia ni, dia bernaung di bawah satu khalifah. Okey, khalifah Umayyah, lepas tu digantikan dengan Abbasiyah, kemudian Uthmaniyah. Tapi Uthmaniyah telah ditumbangkan ataupun telah berkubur pada 1924 ataupun kira-kira 102 tahun yang lalu. Okey, yang kedua, menyenaraikan 3 ciri kepimpinan khulafa secara bertulis. Kamu cuba tengok sebelah muka surat tu. Okey, ada 4 orang khalifah dalam kalangan kerajaan, dalam kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ada 4 orang khalifah. Boleh sebut pada Ustaz? Yang pertama? Abu Bakar. Okey, Ustaz nak panggil ni lah. Siapa? Zara tu dia. Okey, Zara. Cuba sebut Zara satu demi satu. Sarah. Sarah. Okey, Sarah. Yang pertama? Okey. Okey. Okey, bagus. Okey, 4 orang. Dalam kalangan 4 orang ni, Syahir, siapa yang ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi? Abu Bakar. Siapa? Faik. Siapa Faik? Uthman. Okey. Ustaz tak kata salah, betul Syahir. Siapa ni? Faik pun kata betul juga. Lagi? Siapa boleh bagi Ustaz jawapan yang Sayyidina Ali. Okey, bagus. Ada lagi tak? Siapa kata Sayyidina Ali ada hubungan kekeluargaan? Angkat tangan. Tadilah si apa ni? Haris. Okey. Okey, jatuh tangan. Siapa kata Abu Bakar ada hubungan kekeluargaan? Angkat tangan. Okey. Siapa kata Umar ada hubungan kekeluargaan? Tak ada. Siapa kata Uthman ada hubungan kekeluargaan? Tak ada juga. Okey, jawapannya semua ada hubungan kekeluargaan. Okey, apa dia hubungan kekeluargaan tu? Cuba fikir sekejap. Abu Bakar, apa hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah? Apa dia? Tahu pun. Siapa? Bapa mertua. Kenapa bapa mertua? Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Okey, lagi? Umar. Apa hubungan Umar dengan Rasulullah? Siapa boleh bagi jawapan? Hubungan Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Hubungan kekeluargaan. Apa ni, Umairah? Tak tahu. Tak ada yang tahu. Zuyyina linnas. Okey. Hubungan dia sama juga bapa mertua. Bapa mertua. Kenapa? Sebab Nabi berkahwin dengan anak Sayyidina Umar yang namanya Hafsah. Hafsah binti Umar. Nanti cuba list isteri-isteri Nabi itu. Okey. Aisyah, Hafsah. Okey, hubungan Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Anak saudara? Menantu? Lagi? Sepupu. Okey, bagus. Hubungannya sepupu sebab anak kepada Abi Talib, betul? Abi Talib bapa saudara Nabi. Okey. Dan juga menantu. Kenapa menantu? Dani. Kenapa Dani? Ali ni menantu pada Rasulullah. Kenapa Dani? Look at my eyes. Kenapa Dani? Sebab kahwin dengan siapa? Nabi kahwin dengan siapa? Okey, ada siapa-siapa nak bantu Dani? Angkat tangan. Tolonglah Dani, siang Dani. Nabi Ali kahwin dengan siapa? Alah, tak ada siapa nak tolong Dani. Okey. Siapa ni? Zafran. Siapa Zafran? Fatimah. Fatimah tu siapa? Anak Nabi. Anak Nabi kahwin dengan Sayyidina Ali. Okey, yang terakhir sekali Uthman.
Apa hubungan Uthman dengan Rasulullah? Ha? Juga menantu. Okey, kerana Uthman dia berkahwin dengan siapa? Anak Nabi, nama dia Ruqayyah, dengan ada 2 orang. Tapi bukanlah dalam satu masa. Kalau tak salah ustaz, Ruqayyah dengan Ummu Kasum. Kalau tak salah ustaz lah. Sebab tu dia digelar sebagai Zur Nurain, yang memiliki 2 cahaya mata. Maksudnya dia berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi. Tapi bukan dalam satu masa. Seorang meninggal, kemudian dikahwin dengan seorang lagi. Okey, itu sedikit latar belakang tentang apakah hubungan kekeluargaan antara Nabi dengan 4 orang khalifah ni. Ini tak ada dalam silibus kamu. Tapi sebagai pencinta sahabat, sayang tak pada sahabat Nabi? Saya kena sayang. Sebab kalau bukan kerana jasa mereka, mungkin kita hari ni bukan beragama Islam. Okey? Baik, kita kena tahu jugalah latar belakang ni sikit-sikit. Okey, tapi apa yang kita nak fokuskan iaitulah tentang ciri-ciri kepimpinan. Apa maksud ciri kepimpinan? Contohnya dalam ni siapa pengawas? Anis pengawas. Okey, apa ciri-ciri kepimpinan Anis? Siapa boleh beritahu? Zuriat, apa ciri kepimpinan Anis? Apa ciri dia? Yang nampaklah setakat kat asrama ni, Anis ni seorang yang apa? Garang. Jangan cakap garang, tegas. Okey, lagi? Ada lagi tak selain daripada tegas? Ikut peraturan. Ikut peraturan. Berdisiplin. Okey, berdisiplin. Lagi? Rania, apa dia ciri-ciri kepimpinan Anis sebagai seorang pengawas? Berilmu. Berilmu. Okey, bagus. Ikmal, ada tak yang kamu nampak Anis ni? Apa ciri kepimpinan dia? Dia kuat menegur. Kuat menegur orang. Maknanya apa nak kata? Prihatin lah. Okey, prihatin. Okey. Baik, setiap ciri yang kamu bagi tadi tu, berilmu, lagi apa tadi? Berdisiplin, tegas, prihatin. Setiap ciri yang kamu bagi tu mesti ada sebab kenapa kamu kata dia berdisiplin. Mesti ada sebab kenapa kata dia berilmu. Okey, kenapa kata dia berilmu? Dia banyak kali dapat tuan. Okey, dia banyak kali dapat nombor 1 dalam periksa. Tadi tegas. Kenapa kata dia tegas? Dia kata garang. Okey, contohlah kata dia garang. Kenapa dia garang? Dia marah orang buat salah. Itu tegas lah, bukan garang. Tegas lah tu. Okey, Ikmal? Ikmal kata Anis apa tadi? Prihatin. Kenapa kata dia prihatin? Dia akan tegur kalau orang buat salah, betul? Okey, kalau tadi kata dia berdisiplin, kenapa? Sebab dia mengikut piawai pemakaian. Ikut piawai pemakaian. Kalau kena pakai tudung macam ni, dia pun pakai. Okey, itu dia berdisiplin, betul? Okey, semua contoh yang kamu bagi tu semua betul. Okey, kenapa Ustaz tanya tentang Anis tadi, lepas tu minta kamu bagi dia punya ciri dan kenapa kamu kata ciri tu, itulah yang kamu kena faham. Pada setiap khalifah tu kamu tengok, setiap khalifah tu dia ada ciri dia sendiri dan setiap ciri tu ada sebab dia. Kenapa dia dikatakan berpandangan jauh? Kenapa dia dikatakan inovatif? Kenapa dia dikatakan berani, berilmu? Semua tu ada sebab dia. Okey, jadi ustaz tak boleh ustaz tak boleh nak cerita je lah kat kamu kat sini. Takkan ustaz baca semua kan habis kering tekak ustaz. Jadi sekarang ni kamu dalam kumpulan. Ni kumpulan 1 2 3 4. Okey, satu kumpulan ni ustaz nak ambil seorang tokoh. Contohnya ni nak apa? Pilih. Umar. Okey, kumpulan ni nak Umar. Kumpulan ni Uthman. Kumpulan sana? Abu Bakar, Ali. Tadi Ali dah kan? Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman. Okey. Masing-masing cuba fahami betul-betul. Lepas ni kita akan buat gallery walk. Okey, kita akan bergerak kepada kumpulan-kumpulan lain. Boleh? Okey. Berapa lama masa? Mana boleh sejam? 10 minit je. Okey, buat catatan sikit dalam buku. Lepas ni Ustaz tak nak buka buku teks dah. Okey, Ustaz nak kamu buka buku catatan. Dalam buku apa ni? Buku tulis kamu tu, tulis dalam tu. Sebab tadi kita nak
secara bertulis. Ustaz nak benda tu bertulis. Okey, bila kamu dapat baca ciri tu, ada beberapa khalifah tu kita akan dapat dia punya pencapaian pemerintahan. Boleh tengok dalam tu. Ni tadi Ali ya? Nak buat apa ni? Ni tadi ambil khalifah apa? Abu Bakar. Okey, buat catatan dulu. Ustaz tak nak pegang buku teks lepas ni ya. Okey, masa berjalan. Sambil-sambil tulis tu bincanglah dengan kawan-kawan. Ya. Qisas. Apa dia qisas? Menangguhkan hukuman qisas. Apa maksudnya? Tak pernah dengar tak perkataan qisas? Apa dia qisas tu? Apa dia? Qisas hukuman. Siapa jawab tadi? Haris kata qisas tu hukuman. Okey, dalam Islam dia ada 3 bentuk hukuman. Pertama sekali hudud. Hudud ni macam mencuri, potong tangan. Berzina, kena sebat. Lagi apa lagi? Membunuh. Okey. Membunuh bukan hudud. Membunuh dia masuk bawah qisas. Qisas ni maksudnya hukuman balas balik dengan hukuman yang, dengan balasan yang setimpal. Maknanya kalau potong tangan orang, bergaduh-bergaduh, potong tangan dia. Jadi dia kena qisas, potong tangan dia balik. Ya, hukuman secara balasan balik dengan balasan yang samalah. Kalau apa? Kalau curi bukan. Curi tak. Curi dia masuk bawah hudud. Dia ada hukuman hudud. Hudud ni ada beberapa jenis kesalahan, dia akan masuk kategori hudud. Ada kesalahan, dia akan masuk kategori qisas. Mana yang masuk hudud? Hudud ni dia berkaitan dengan mencuri, berzina, apa lagi minum arak. Itu dia masuk bawah hudud. Kalau yang menyebabkan kecederaan kepada orang, dia masuk bawah qisas. Qisas ni dia berkaitan dengan kecederaan lah, ataupun bunuh, terbunuh orang. Bukan terbunuh, sengaja bunuh orang. Qisas dia apa? Apa dia? Apa dia hukuman balik tu? Hukuman bunuh jugalah. Kalau bunuh orang, Kalau dia terbunuh orang, dia dapat hukuman untuk dia dibunuh balik. dia dibunuh balik lah. Kalau dia membunuh, hukuman dia dibunuh balik. Kalau dia mencederakan orang sehingga putus tangan, tangan dia kena potong sebab putuskan tangan. Kalau dia buat hukuman sehingga membutakan orang, baling batu, buta mata orang, qisas dia pun kena kena butakan pula mata dia. Itu maksudnya qisas. Ada satu lagi hukuman dalam Islam, kalau pernah dengar, takzir. Tak pernah dengar? Nanti kita belajar jenayah dalam Islam masa tingkatan 5 nanti. Okey? Cuba ingatlah 3 jenis tu. Hudud, qisas, takzir. Yang apa tu potong Ni lah. kanan dulu, lepas tu kaki. Ada. Itu merompak. Orang merompak, dia kena potong tangan dengan kaki secara bersilang. Okey. Bagus. Qisas tu maksudnya menangguhkan hukuman qisas, menangguhkan hukuman balasan terhadap pembunuh. Patutnya yang membunuh tu kena balasan membunuh jugalah. Tapi dia tangguhkan dulu. Itu maksud dia. Okey, ada apa-apa perkataan yang tak tahu dalam ni? Apa dia? Pelepah tamar. Tamar tu apa? Buah apa? Buah dekat Mekah. Buah apa? Bulat kan? Buah bulat. Tu siapa? Tamar tu apa tamar? Tamar, kurma. Tamar. Kurma. Tamar tu kurma. Betul? Warna orange ni. Tamar tu kurma lah. Betul lah, tamar tu kurma. Orang Arab panggil tamar, kita orang Melayu panggil kurma. Yang tu kurma apa ni, fresh.
kurma tu asal dia warna merah ada, warna kuning ada. Tapi yang kurma ni bila nak dia nak tahan lama, dia kena keringkan. Yang sampai kat kita yang warna hitam tu asal dia warna merah, asal dia warna kuning, tapi dia telah dikeringkan, jadilah yang kita ada hari ni. Okey, baik. Sambil-sambil tu Ustaz nak tunjuk sikitlah ada pengetahuan pengetahuan am. Ada kawan kamu tanya, Ustaz tamar, ada yang tak tahu tamar tu apa kan? Okey, baik kelas. Kurma, tahu kan buah kurma? Okey, ini buah kurma segar. Dia warna kuning macam ni. Alamak. Dia ada warna kuning, dia ada warna merah. Ni. Ustaz bukan nak promote jual kurma ni, cuma nak tunjuk ini buah kurma yang asalnya. Kan, warna kuning ada, warna merah ada, nampak tangkai dia tu kan? Okey, ini kalau kamu pergi ke Mekah, buat umrah ke, buat haji ke, kamu boleh makan kurma segar ni. Tapi kurma ni nak tahan lama, dia kena keringkan. Dia akan jemur, dia akan keringkan. Jadi kurma ni bila dah kering, dia jadi macam mana? Ya macam kamu makan lah. Macam ni. Inilah dia Yusuf Tayyub. Dalam iklan tu kan. Nak keringkan dia. Tapi asal dia macam tu. Okey, ada kan tadi apa ni? Tamar tadi, pelepah tamar dan kulit haiwan. Kejap pelepah. Ni pelepah-pelepah dia. Mana kumpulan yang ada pelepah tamar tadi? Jadi pelepah-pelepah inilah digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Macam mana? Adalah cara dia. Nampak tu warna hijau lagi kan? Muda lagi kot. Yang hijau tu. Okey, Baitul Mal. Ada kawan kamu tanya Baitul Mal. Siapa ada idea Baitul Mal tu apa? Tempat mesyuarat? Bait. Apa maksud bait? Betul lah tu? Tempat pengumpulan harta-harta orang Islam. Bait apa? Baitul. Bait apa bait? Baitul. Apa dia kelas? Rumah. Baitu rumah, betul? Okey, sekarang ni kita tambah alif, lam, mim. Okey, mal. Baitul mal. Mal ni maksudnya harta. Rumah harta. Apa maksud rumah harta? Rumah ataupun bukan rumah lah, tempat di mana disimpannya segala harta, harta-harta orang Islam. Zakat ke, cukai ke, disimpan kat situ. Dia panggil Baitul Mal. Amar. Apa dia Amar? Baitul Mal. Amar ni. Ya. Pergi. Landas. Siapa nak pergi toilet boleh pergi toilet. Siapa yang bunuh Osman? Ada disebut tak dalam buku? Ada sekelompok orang, tetapi ramailah, dia beramai-ramai. Rumahnya dikepung. Okey, alang-alang kamu dah tanya kan, Ustaz cuba cari video dia lah. Video tak boleh ada kan? Kita Ustaz tak tahulah video ni ke tak. Sekejap Okey, sambil-sambil bincang tu. Sekejap, suara dia tak berapa kuat. Okey, kita cuba tengok dalam video ni dia ada cerita tak?
Dia lepas Sayyidina Osman kena bunuh, pokok dia tak tahu nak buat apa. Dia pun pergi cari sahabat-sahabat, berbual sahabat. Sayyidina Ali dia cari Talha, dia cari Zubair, dia cari ni antara dia cari ni. Okey, ni sebab ni cara masing-masing. Masing-masing nak Zubair, Talha dan Sayyidina Ali. Talha tak mau jadi, Zubair tak mau jadi. Sayyidina Ali terpaksa terima secara terpaksa. Sebab saya fikir kalau aku tak naik, pergi panjang pula. Jadi sini dia ijtihad dia naik dengan cara terpaksa. Kalau dia tak naik lagi teruk. Tapi bila dia naik, Muawiyah, dia leadership tu, dia mesti bengkaknya pasal Sayyidina Osman dia beri dia. Bagi Muawiyah. Dia dituntut agar Sayyidina Ali segera selesaikan kes Sayyidina Osman. Sayyidina Ali bukan tak mau selesai. Dia nak jadi pemimpin ni. Okey. Dia pun nak selesai bukan. Ni selepas pembunuhan. Lepas pembunuhan Laju sangat dia cakap. bahasa Panjang sangat cerita dia. Panjang. Panjang sangat ceritanya. Ha? Okey, tak adalah cerita yang pendek. Ustaz tak nak cerita sekarang sebab cerita dia panjang. Nanti mungkin Ustaz kena cerita dekat surau ke, cerita kisah pembunuhan Saidina Uthman. Cerita dia panjang dan penuh liku-liku dan dia ada ramai figure lah nak kena sebut. Punca dia daripada apa tu, tapi Ustaz tak sempat cerita kat sini dan Ustaz pun tak nak kamu fokus pada benda tu sebab dia bukan standard pembelajaran kita. Nanti Ustaz cerita di hari Sabtu ni. Hari Sabtu dia tengoklah dulu. Tak apa. Punca pembunuhan. Okey, punca pembunuhannya adalah kerana dengki, kerana marah, kerana fitnah terhadap Uthman. Ada yang kata Uthman ni dia mengamalkan korupsi. Korupsi, melantik ahli keluarga dia jadi jadi pemerintah. Ada yang kata macam itulah. Tapi itu semua adalah fitnah kepada Uthman. Menyebabkan orang yang dengki, yang sakit hati ni bertindak membunuh beliau. Okey, masa kita tinggal lagi berapa minit ni? Patutnya dah habis dah masa ni. Okey, kita tandas. Dah habis dah masa ni? Bukan, masa perbincangan. Masa kita tak habis lagi, masa perbincangan. Okey, ni kumpulan Anis and the gang. Anis, Hajar, tepi ni Rania, belakang sana Aminah, seorang lagi Umairah. Kumpulan ni Zuriyat, sebelah Zuriyat Sarah, sebelah Sarah Zuyin, sebelah Zuyin Wahidah, kemudian Husna. Sebelah Husna ni tadi siapa? Amani. Okey, Haris, the handsome boy. Amar, Aiman, Ikman. Sini siapa duduk tadi? Dani. Okey, Dani pergi toilet. Okey, Faik Foba. Okey, Zafran. Sebelah sini Ahmad Danish dan Syahir. Say hi sikit Syahir. Okey. Dah habis dah bincang? Okey, Ustaz nak boleh gerak. Boleh pergi ke kumpulan sebelah. Yang kumpulan sebelah cerita, lepas tu kamu cerita balik pada dia. Lepas tu tukar dengan kumpulan lain pula. Okey, boleh gerak. Okey, jangan duduk satu tempat sahaja, nanti terlena. Tak pun pecah dua kan? Dua gerak, dua stay. Gerak sebelah. Okey, kumpulan ni pun sama. Okey. Buat bentangkan guna catatan kamu saja, tak perlu bawa buku teks lagi. Okey, boleh. Mana Ustaz punya mic satu lagi? Ambil mic Ustaz. Ustaz nak dengar kamu membentang. Letak sini tengah-tengah. Okey. Okey, cepat. Ni sini kita ada Saidina Uthman bin Affan.
Jadi siri Usman ni dia ada 4 ciri-ciri. Yang pertama dia memandang dengan jauh. Contoh dia kan, dia telah tumbuh ke jatuh kuasa khas untuk pembukaan Al-Quran. Jatuh kuasa ni dia diketahui oleh Mulai Ibn Sabi. Lepas tu dia gunakan kuasa menumbuhkan jatuh kuasa dari pembukaan Al-Quran. Untuk rasa rakyat biasa tu. Dan dia pun bagi fatwa juga. Ketua dia Zaid bin Sabit. Ni dia cakap tu kat mana? Lepas tu dia pakai bahasa Arab Quraisy. Dan beberapa jabatan baru. Lepas tu nama kitab dia Mushaf Usman. Tegas time orang ni perang dengan golongan Ciri yang kedua prihatin. dan golongan yang Ciri yang kedua prihatin. So Uthman bin Affan ni dia telah menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara. Dan tu dia juga macam contoh dia membesarkan Masjid Nabawiyah. Okay, yang ketiga dia inovatif. Sebab dia inovatif ni, walaupun dia duduk kat gurun, tapi dia ada tentera laut pertama Islam. dia gunakan hukuman kisah. Kisah ni dia macam Lepas tu dia dah luaskan empire Islam sampai ke Syam dengan Mesir. Kedua je. Dia tak tiga. Okay, yang lain kali Imam Affan ni dia berfikiran terbuka. Dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar untuk melepaskan tawanan dalam Contohnya dia melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Lepas tu beliau ni membenarkan Mana catatan? sahabat kedua daripada kota Madinah. Patutnya guna catatan, jangan guna buku rujukan lagi dah. Oh, maksudnya banyaklah Uthman bin Affan ni punya sifat dia. Betul-betul. Harap boleh ambil tiba daripada ciri Uthman bin Affan ni. Tempat penyimpanan harta orang Islam. Macam Islam. Okey, kalau dah siap boleh tukar kumpulan lain pula. Sebab kamu mesti kena dapatkan 4 tokoh sekali. Boleh pusing. Pusing, pergi kumpulan lain pula. Ni dah sama-sama dah bentang Sama dah dah dapat 2 lah. Yang sendiri dengan yang kawan. Okey. Boleh pergi ke kumpulan puteri pula lah. Selalu tu. So dekat sini aku nak terangkan pasal ciri kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar As-Siddiq ni ada 4 ciri dia, iaitu dia ni tegas, dia berpandangan jauh, dia setia dengan arahan Rasulullah, dan dia ni mengamalkan konsep syura. So dia kan tegas. Dia tegas time dia perang untuk menentang golongan murtad, nabi palsu dengan golongan yang enggan bayar zakat. Jadi memang Abu Bakar ni memang nak sangat tentang diorang ni sebab diorang ni tak nak ikut arahan Rasulullah. Dia ni dalam murtad, jadi nabi palsu and tak nak bayar zakat. Mestilah kita tentang diorang ni. And then secondly, diorang ni Abu Bakar ni dia berpandangan jauh. Dia berpandangan jauh macam dalam cerita dalam 1000 ni, dia cerita yang
Abu Bakar ni arahkan Zaid bin Sabit untuk ketuai usaha untuk himpunkan ayat-ayat Quran yang ada dekat batu. Lepas tu kan dia ada pemandangan jauh. Dengan Kita kuda ada hewan. 3 jenis Sebab pemain. Yang first ni kisah yang dia menyebabkan kesakitan kan. Kalau korang kena sakit, korang akan dibalas balik. So Abu Bakar ni nak suruh Zaid buat ayat-ayat Quran yang korang penghafal sudah pernah tulis. Mencuri belum diorang mati ni. And then third, diorang ni Abu Bakar ni dia setia dengan arahan Rasulullah. Dia setia sebab Rasulullah ni suruh Abu Bakar hantar Usama Belum bin siap lagi. Zaid sebagai panggilan. Jejaka ni dah menunggu dah. Dia suruh hantar Usama bin Zaid untuk ketuai Panglima Tentera Islam dengan kerajaan Ghassan. Kata Musahaf Sebab kerajaan Ghassan ni dah membunuh utusan Rasulullah. Dah membunuh Musahaf Usmani lah. Musahaf Usmani tu. hantar Musahaf Usmani. apa-apa. Kat mana jumpa? Al-Quran Even biasa though kita Nabi guna kata suruh ya. Nama dia Mushaf Abu Bakar ni Musahaf bunuh Usmani. orang lain, Abu Bakar ni still nak bunuh orang even though itu pun Quraisy. betul. And then lastly Abu Bakar ni dia mengamalkan konsep syura. Konsep syura ni dia macam prihatin, dia mengambil kira pandangan orang-orang. So dalam cerita ni Abu Bakar ni dia ambil kira pandangan para sahabat untuk menentukan strategi peperangan untuk tentang Rom. So diorang ni bincang-bincang and diorang ni buatlah pembahagian 4 pasukan sampailah diorang ni berjaya menawan negara Syam. Dah tu je. Beberapa Gabeno yang dilantik oleh Khalifah Utsman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas tu sebab apa dia benda ni? Sebab dia nak meredakan kemarahan kuat pemberontak tu. That's why lah maksudnya dia kan dia dah faham untuk memecat orang tu pemberontak tu. So dia dah faham untuk memecat balik. That's why dia ada sikap tegas sikit. Kedua dia ada pandangan jauh. Dia menangguhkan hukuman asas terhadap pembunuh Khalifah. Culang mengamal tugas syura tadi. Maksudnya macam dia dapat cekik lah tengok So dia pun juga bantuan dekat rakyat-rakyat itu. Cakap pula Sayyidina Umar ni dia menubuhkan majlis syura dan beberapa jabatan baru bagi menginisiasikan pentadbiran syura. Aiman, macam mana buat kita katakan orang tu cekak bila dia tubuhkan jabatan-jabatan tu? Macam mana? Kalau contohnya Aiman nak buat satu tugasan kan, Yang buat berpandangan jauh, cekak tak? berpandangan jauh. Kenapa tak cekak? Sebab nanti banyak kita nak buat orang. Okey. Kalau lagi okey kita tolong orang, so kita lagi cepat, lagi senang. Itulah analoginya, maksudnya bila ditubuhkan banyak jabatan dalam satu masa boleh jalan banyak perkara, betul tak? Contohnya jabatan apa ditubuhkan? Sayyidina Umar tubuhkan Diwan. Diwan tu maksudnya jabatan-jabatan. Ada banyak jabatan lah. Tak kira lah polis ke, cukai ke apa ke. Daripada buat seorang, lebih baik buat ramai-ramai. Ada tak pengajarannya kat situ? Jangan Contohnya sekarang ni ustaz nak melicinkan pembelajaran pada hari ni. Betul tak? Instead ustaz baca je semua tu, kamu pun dengar. Apa kata setiap kumpulan ada ada jabatan-jabatan dia. Ni jabatan apa tadi? Umar. Ni jabatan Uthman. Sama ada jabatan-jabatan. So kita boleh round table dalam satu masa. Itulah namanya cekak. Bagus. Okey. Teruskan. Rumah dia sini baik. Jawab periksa ke? Okey, dah habis. Siapa yang dah dapat 3? Dah dapat 3 tokoh. Okey, bagus. Boleh habiskan yang keempat. Masa kita ada lagi 15 minit sahaja.
Lepas ni kita ada kuis kita nak jawab. Dia bersedia untuk menegur boleh seluruh salah-salah. Dia masalah dia boleh terima lah benda tu. Selain itu, Sayyidina Umar pun dia berlapang dada dalam menerima pendapat Sayyidina Umar untuk melepaskan tawanan. Ni yang keempat Beramal. Faham? Ya, apa ciri-ciri dia tadi? Tegas. Dia tegas, dia cakap berfikiran terbuka. Kita pergi kat Osman pula guys. Best tak? Best. Kita pergi grup Syahir. Okay, so cepat. Siapa yang akan cakap? Dia boleh suruh buat mat. Okay, jom start. Okay, so sini apa? Usman. Usman, apa dia punya tu? So dia ada 4 ciri-ciri. So yang pertama, Pandangan jauh. Pandangan jauh. So yang kedua, dia hati. So dia tengah lepas tu dia berfikiran terbuka. So berpandangan jauh. Uthman bin Affan ni dia telah menubuhkan jawatan kuasa ataupun macamnya JK lah. Khas untuk pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dekat sini pun ada Zaid bin Sabit tu. Okay. Menggunakan bahasa Arab Quraisy. Waktu nak buat pembukuan ni. Nak buat pembukuan yang dikenali sebagai Mushaf Uthmaniyah. Ataupun kalau korang tengok kat Al-Quran kan, ada letak Uthmani sekarang kat bawah untuk memelihara kesucian Al-Quran. Okey, baik. Okey, dia perhatian Untuk apa? supaya keselesaan jemaah. Okey, yang ketiga, Uthman bin ni dia inovatif. Contohnya dia menubuhkan angkatan tentera laut Islam sehingga berjaya meluahkan empayar Islam, especially dekat Syam dengan Mesir. Faham. Ada 4. Inovatif. Prihatin. Fikiran tidak muka. Berpandangan jauh. Tahu tak? Usman bin Affan ni lepas dia dilantik menjadi khalifah cakap apa? Cakap dunia ni tempat sementara je. Sungguhnya kehidupan di dunia hanyalah kehidupan permainan yang lain. Mereka tak baca. Dah habis dah? Sudah. Sudah? Semua dah dapat dah 4 tokoh Dah dapat dah 4 tokoh? Ada tak tokoh yang dia ada ciri-ciri yang sama? Ada. Siapa? Ali, Iman dan Abu Bakar As-Siddiq ada kan tegas kan? Okey, Ali ada tegas, Abu Bakar pun ada tegas. Okey. Pandangan jauh, Abu Bakar ada, Usman ada. Okey, yang ada ciri inovatif. Yang ada ciri berani. Ali, okey, bagus. Ada ciri berilmu. Berpandangan jauh dengan berpandangan terbuka. Apa beza dia? Pandangan jauh. Okey. Cuba tengok balik. Ada yang dia berpandangan jauh, ada berfikiran terbuka.
Siapa berpandangan jauh? Siapa berfikiran terbuka? Ali pandang jauh dengan Abu Bakar. Okey. Ha. Okey, berpandangan terbuka pula? Ha, yalah apa beza pandangan jauh dengan terbuka tu? Kalau jauh dia fikir. Okey, bagus. Terbuka terima pendapat orang. Pandangan jauh pula? Untuk masa depan. Apa akan jadi pada masa depan kan? Okey, bagus. Okey, kumpulan ni dah selesai? Belum selesai lagi? Belakang? Dah. Belakang? Dah selesai. Okey, bagus. Okey, tak habis lagi ni. Belum habis ya? Satu lagi, okey. Okey, ada tak nampak tokoh yang mempunyai ciri kepimpinan yang sama? Apa dia? Abu Bakar dengan Ali. Abu Bakar dengan Ali. Okey. Maknanya boleh tahu tak kalau ustaz tanya ciri kepimpinan Abu Bakar, boleh sebutlah. Apa dia? Ali apa? Abu Bakar apa ni? Umar apa? Okey. Apa beza bukan beza. Siapa yang ada ciri-ciri inovatif? Uthman. Berilmu? Ali. Berfikiran terbuka? Abu dengan Uthman dan terbuka. Terbuka Uthman kan? Umar berpandangan jauh, betul? Abu Bakar tegas. Adil? Adil siapa? Umar. Okey, bagus. Kena ingatlah setiap satu tokoh tu kena tahu apa ciri-ciri dia. Dan dekat ciri-ciri itu dia ada kan, contohnya Abu Bakar Uthman tadi, apa ciri dia? Berfikiran terbuka. Yang menyeragamkan bacaan ikut lahjah Quraisy itu apa? Ada tak jumpa tadi? Uthman kan? Cuba tengok Uthman. Ni menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani, demi memelihara kesucian Al-Quran. Okey, itu berpandangan jauh kan? Okey, daripada situ nanti kita akan boleh tengok dia punya pencapaian. Kamu tengok dekat belakang ni. Ni esok kita akan masuklah pencapaian. Pendidikan Khalifah Uthman bin Affan menyelaraskan bacaan qiraat. Maknanya sebenarnya dia punya ciri itu ada juga dekat dia punya pencapaian. Okey dah ni. Nanti tengok balik. Abu Bakar berjaya memerangi golongan murtad. Okey, tadi kita tengok Abu Bakar apa? Tegas dalam memerangi golongan murtad nabi palsu. Dan golongan tak bayar zakat. Itu dia punya ciri-ciri. Kejayaan dia pula, pencapaian dia pula, berjaya memerangi. Kan? Dah. Ustaz nak kurang-kurangnya hari ni dapat dua pencapaian pemerintahan. Tadi Abu Bakar tadi dengan Uthman tadi kan? Okeylah. Nanti esok kita tambah lagi. Okey. Ustaz nak beritahu kat sini. Kalau kita tengok dekat ciri dia tu, ciri kepimpinan dia tu ada persamaan dengan pencapaian dia nanti. Contoh Abu Bakar ciri dia tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu. Cuba kamu tengok dekat muka surat pencapaian dia. Pencapaian daripada aspek agama, Khalifah Abu Bakar berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu. Okey, dekat Uthman dia ada kata apa? Berpandangan jauh tu kan? Menubuhkan jawatankuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy. Okey, digunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai lahjah tu slang. Slang maksudnya Arab ni dia ada slang-slang dia juga macam orang Melayu lah. Kelantan ada, Ganu ada, Kedah ada kan. Jadi dia gunakan satu lahjah saja, satu format je. Quraisy. Sebab apa guna Quraisy? Yang sekarang kita baca ni lahjah Quraisy lah. Kenapa dalam banyak-banyak lahjah tu kenapa dia pilih Quraisy? Sebab Nabi sendiri adalah orang Quraisy. Orang Arab tu dia banyak suku-suku dia. Okey. Apa dia punya tu? Menyelaraskan bacaan qiraat. Dia berjaya menyelaraskan bacaan qiraat dan penulisan mushaf. Itu dia punya pencapaian lah. Maknanya ada kaitan.
dia punya ciri tu ada kaitan dengan pencapaian dia. Ustaz nak hari ni kalau boleh dapat 2 pencapaian tu. Okey? Okey kelas, masa kita dah kesuntukan, Ustaz nak buat satu kuis. Okey, kumpulan mana yang dia rasa dia bersedia nak jawab kuis ciri-ciri ni? Tak apa, duduk je kat kumpulan masing-masing sekarang ni. Okey. Okey, kumpulan ni. Okey, bekerjasama ya dalam kumpulan. Pacik. Okey, bekerjasama dalam kumpulan. Yes. Siapa? Zuyin. Siapa je Ustaz? Okey, siapa-siapa je. Okey, tengok. Tengok, soalan dia berkaitan dengan ciri-ciri. Ustaz yang buat ni. Abu Bakar. Okey, Abu Bakar. Yang lain nak jadi pengacau ya? Ali. Abu Bakar. Tak ada. Tak boleh lah. Osman. Okey. Umar. Dia confuse tak? Ahli kumpulan tak function ni. Umar. Menubuhkan majlis syura. Okey. Usman. Okey. Oh, ini kenal sangat ya, memecahnya. Ali. Uthman. Ali. Asyik Ali je ni. Soalan ni kena shuffle ni. Okey, tepuk tangan. Sorry lah, tak sempat nak shuffle. Okey, ada lagi nak cuba? Kumpulan ni. Okey, kita tengok kumpulan kedua ni boleh lawan tak? Ni apa? Okey, sekali lagi. Cuba back balik. Tak. Mana tadi ya? Terdelete ya? Wow. Okey. Kena laju. Salah soalan. Ini era. Ni ciri-ciri dia. Bukan. Ambil. Cepat ambil. Kenapa era juga? Bagus sih. Main lah. Jangan baca. Okey. Abu Bakar. Kau baca sini lah. Alah, soalan ni dia tak shuffle lah. Ustaz silap lah. Dia buat berturutan. Dah boleh agak ya. Okey. Okey, tak apa. Dia kesilapan teknikal. Soalan tu dia tak shuffle. Patutnya soalan tu dia shuffle. Allah. Oh, Anis dulu. Tak ni dah. Dah. Tak boleh lah. Hasan. Wah. Tak lepas dah. Tak boleh lah. Lain. Main je. Man. Mahar. Lain.
Okey. Tak apa. Kumpulan lain lain kali boleh beat Okey, kelas. Sebelum akhirnya sebagai rumusan. Okey, boleh tak sebutkan balik pada ustaz siapa Sarah. Ustaz nampak Sarah tadi memang sungguh berkaliber dia menyampaikan pembentangan kepada kawan-kawan dia. Okey, Maira, cuba sebut pada ustaz. Maira pula dah. Sarah. 3 ciri kepimpinan Ali. Ustaz tahu kamu bukan buat Ali tadi kan? Apa ciri kepimpinan Ali? Tegas. Berpandangan jauh. Berpandangan jauh ke terbuka? Jauh. Okey, lagi satu. Berilmu. Siapa tahu satu lagi? Berani. Okey, kumpulan sana. Pencapaian. Apa pencapaian yang kamu ingat? Pencapaian Khalifah Ar-Rashidin. Siapa-siapa je? Tadi kita tahu dia punya ciri. Apa pencapaian dia daripada ciri itu? Pencapaian Sayyidina Osman. Apa dia? Okey, menetapkan bacaan qiraat. Kumpulan ni ada tak pencapaian? Satu pencapaian? Pencapaian Mana-mana je? Pencapaian apa pencapaian khalifah yang kamu tahu? Berjaya memerangi golongan murtad. Okey. Itulah antara dia punya pencapaian. Okey, baik. So hari ni 3 perkara kamu kena ingat. Era pemerintahan bermula daripada era Rasulullah, kemudian Khalifah Rashidin, kemudian kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Okey, jadi hari ni kita dah tengok separuh, baru kita tengok separuh daripada kerajaan Khulafa' Rashidin. Hari esok kita sambung lagi. Sambung dengan pencapaian. Lepas tu nanti kita akan tengok kerajaan-kerajaan yang lain. Okey, boleh? Okey, saya rasa cukup sekadar hari ni. Untuk pelajaran kita jumpa lagi pada hari esok. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan bacaan doa. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna insana lafi khusr. Amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Besarnya dia punya ni. Tolong tutup.